Nampak tak telefon ni? Tak ada? Kalau tak nampak, maknanya pendek U. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib dari Soya Cincau. Nothing, syarikat yang diasaskan oleh Calpay, yang dia ni pun juga bekas pengasas OnePlus dulu, telah melancarkan telefon pintar pertama mereka iaitu Nothing Phone One. Telefon ni kini telah dilancarkan di Malaysia dan ini saya nak berkongsi pandangan awal saya tentang telefon yang sangat unik ini. Mula-mula kita cerita pasal harga sikit lah. Nothing Phone One ni dijual daripada RM2,399 dan ada RAM 8GB dan juga storan 256GB. Varian yang lebih mahal berharga RM2,699. Dia datang dengan RAM 12GB tapi storan sama 256GB. Tambah RM300. Nothing memasarkan Phone One ni sebagai peranti yang revolusi. Sebab apa? Dia ada satu perkara yang dikatakan tidak pernah ada di telefon pintar sebelum ini, iaitu jalur LED glyph. Jalur ni dibina daripada 900 LED dan ia disusun di belakang telefon dalam bahagian yang nampak lut sinar ni. Bagi saya kan, jalur LED ni memang sangat menarik. Ia boleh beritahu pengguna tentang banyak perkara. Yang paling penting pasal notis baharu. Tetapi kan, dengan banyaknya LED ni, anda boleh ubah suai notis untuk aplikasi berlainan. Dia boleh menyala dalam susunan atau kelipan yang berbeza. Jadi kan, anda boleh tahu daripada belakang telefon tu, notis daripada aplikasi mana yang baru masuk. Selain tu, LED ni pun anda boleh tetapkan untuk panggilan daripada kenalan yang berbeza. Contohnya kan, kalau kawan sekolah anda yang panggil, kelipan dia macam ni lah. Lepas tu kalau pejabat pula yang panggil, kelipan dia begini. Jadi daripada belakang telefon tu kan, kelipan dia, anda boleh tahu panggilan siapa yang masuk. Jadi anda boleh pilih lah, nak jawab ke tak nak jawab panggilan tu. Di samping tu, LED ni sebab dia banyak sangat, ia juga boleh digunakan sebagai cahaya untuk mengambil gambar dengan kamera belakang. Dengan cahaya yang lebih sekata dan tidak melampau cerah pada sesuatu bahagian saja, LED ni boleh bantu ambil gambar supaya gambar tu lebih cerah dan tidak menghasilkan bayang-bayang yang terlampau buruk untuk gambar. Seterusnya, rekaan telefon Nothing Phone One ni memang sangat serupa dengan iPhone 13. Itu rata dan juga tajam di bingkainya. Kalau tengok dari tepi, memang susah nak bezakan dengan iPhone 13. Daripada hadapan pun, kalau skrin dia mati, memang nampak sama. Tapi bila tengok di belakang, tahulah ia adalah telefon yang berbeza. Dalam genggaman tangan ni, telefon ni tak rasa premium sangat. Bingkai ni kan, masih terasa plastik dan berat dia pun agak ringan, tak padat sangat. Kaca depan ni kan, dia menggunakan Corning Gorilla Glass. Tapi kalau anda dah biasa kan, kaca Corning Gorilla Glass sekarang ni kan memang terasa sangat plastik. Lepas tu, cakap pasal skrin. Nothing Phone One ni menggunakan paparan AMOLED seluas 6.55 inci dengan resolusi HD penuh dan ada kadar penyegaran dinamik 120Hz. Kecerahan skrin ni sangat tinggi, memang sangat cerah. Dia ada kecerahan setinggi 500 nits dan boleh pergi sehingga 1200 nits. Bandingkan dengan telefon Samsung Galaxy S20 FE saya ni, memang kecerahan dia agak serupa dan ini adalah satu perkara yang sangat bagus. Nak cerita pasal hayat bateri ni memang tak dapat lah, tapi saya boleh kongsi sikit pasal spesifikasinya. Nothing Phone One ni ada bateri berkapasiti 4500 mAh dan ia menyokong pesan pantas 33W PD 3.0 dan juga pengecasan wireless Qi 15W. Tapi ada satu masalah besar. Kepala pengecas tidak diberikan di dalam kotak. Ia dijual berasingan. Hanya kabel USB-C yang diberikan dalam kotak. Baru mula dah buat perangai kapitalis. Macam Apple dan Samsung. Satu lagi perkara yang diketengahkan oleh Nothing pada telefon ini adalah sistem operasi Nothing OS. Kalau di OnePlus dulu kan, mereka memang terkenal lah dengan sistem operasi yang sangat lancar, sangat pantas walaupun dengan telefon kelas pertengahan. Tapi kan, dengan Nothing OS ni, pada pengalaman saya yang singkat ni, saya lihat dia tak banyak beza macam OS yang lain. Contohnya Xiaomi MIUI ataupun Samsung One UI. Maksud saya, dia tak pantas dan tak lancar macam di OnePlus dulu-dulu kala lah. Dari segi reka letak pun, rupanya macam tak ada beza dengan Android asli. Jadi saya pun tak tahu apa betul-betul kelebihannya ataupun apa berbeza dengan OS lain.
Rasanya saya kena luangkan lebih banyak masa dan kaji lebih mendalam apa kelebihan yang ada di Nothing OS ni. Betul ada ke? Cuma kan yang saya rasa lega sikit, Nothing menjanjikan kemaskini keselamatan selama 4 tahun setiap 2 bulan dan juga kemaskini Android selama 3 tahun. Perkara ni memang lebih baik daripada kebanyakan pengeluar lain. Tapi masih tak boleh lawan dengan Samsung lah yang janjikan 5 tahun kemaskini keselamatan dan 4 tahun kemaskini Android. Kalau nak banding dengan iPhone lagi tak boleh lah. Lagi panjang iPhone tu. Di bahagian kamera, Nothing Phone 1 ada 2 kamera di belakang, iaitu kamera utama 50MP f1.88 dan juga kamera ultra lebar 50MP f2.2. Dari cubaan saya yang sekejap ni, nampak ia ada kualiti yang sangat bagus dalam suasana yang cerah dan cahaya yang mencukupi. Tapi kan, kamera ni perlu berusaha keras sikit untuk suasana malam. Gambar nampak lebih cerah daripada biasa tapi terlalu banyak hingar dan kurang tajam. Kamera hadapannya pula 16MP di dalam lubang di sudut atas skrin ni. Akhir sekali, saya nak cakap pasal prestasi telefon Nothing Phone 1 ni. Ia dikuasakan oleh chip Snapdragon 778G Plus 5G 6nm bersama RAM LPDDR5 dan juga storan UFS 3.1. Okey, chip ni adalah chip kelas pertengahan, tapi kan RAM dan juga storan adalah kelas flagship. Jadi saya boleh kategorikan Nothing Phone 1 ni sebagai telefon kelas pertengahan premium. Untuk kegunaan biasa, spek telefon ni lihat sangat lancar dengan prestasi lebih baik daripada biasa. Tapi untuk kaki game kan, telefon ni tidak boleh memberikan kualiti tertinggi untuk permainan video anda. Cuma kan, perkara yang paling saya kecewa apabila Nothing umumkan harga telefon ni bermula dari RM2,399 dengan RAM 8GB dan juga storan 256GB. Storan tu nampak besar, tapi dengan ciri dan prestasi yang ditawarkan, Nothing Phone 1 ni terasa agak mahal. Ia kelihatan lebih disensasikan pada jalur LED glyph tu untuk memberikan rasa yang lain daripada lain dan nampak baru. Tapi itu sahajalah. Pada harga sekitar RM2,500 ke RM3,000, alternatif lain yang lebih baik adalah seperti Samsung Galaxy S21 FE yang ada semua ciri-ciri flagship tapi badan plastik. Ataupun Realme GT2 Pro dengan kuasa Snapdragon 8 Gen 1 dan ada skrin yang sangat cantik. Atau Xiaomi 12 dengan badan cilik tapi ada prestasi tinggi dan kamera yang hebat. Pada pendapat saya, orang yang sesuai untuk memiliki Nothing Phone 1 ni adalah mereka yang nak telefon mereka lain daripada yang lain atau suka nak tayang telefon tu. Bila mana mereka pegang telefon tu kan, orang akan nampak, wow, cantik telefon tu. Telefon apa? Nothing ni perlu berusaha lebih lagi kalau nak kekalkan harga premium untuk telefon mereka. Menerusi fungsi yang lebih menarik dan berguna untuk kegunaan biasa. Bagi saya, Samsung adalah tanda aras yang mereka perlu atasi. Jadi inilah pandangan awal saya tentang Nothing Phone 1. Telefon dengan belakang luksina dan ada jalur LED yang sangat canggih. Apa pula pendapat anda? Jom kita bincangkan dalam ruangan komen. Kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Najib dari Soya Cincau. Kita jumpa lagi dalam video kami yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.